Okey, 21 dia kata express y in term of x. Dia nak cari y. Jadi 2 darab x tambah 3y kuasa 2 sama dengan 2 tolak 3y kuasa 2. Jadi yang boleh kembang, kita kembangkan dulu. 2 darab x dapat 2x. 2 darab 3y kuasa 2 dapat 6y kuasa 2 sama dengan 2 tolak 3y kuasa 2. Dia nak y, jadi kita bawa y setempat. Jadi kita bawa y pergi sini. Jadi 6y kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 sama dengan, okey, 2x kita tak nak. Kita bawa pergi belakang. Jadi 2 tolak 2x kan. Bila 3y bawa pergi depan, kita tinggal 2 dekat sini. Lepas tu kita bawa datang 2x. Jadi 2x akan jadi negatif 2x. Jadi 9y kuasa 2 sama dengan 2 tolak 2x. Y kuasa 2 sama dengan 2 tolak 2x per 9. Okey. Lepas tu bila kita nak y sama dengan punca kuasa 2. Kuasa 2 bila pindah jadi punca kuasa 2. 2 tolak 2x per 9. Okey. Jadi kita tahu sama juga kalau kita macam ni kan. 2 per tolak 2x. Kita tahu 2 tolak 2x ni tak ada buat apa dah. Tapi punca kuasa 2 9 sama dengan 3. Jadi jawapan dia nampak y sama dengan punca kuasa 2 tolak 2x per 3. 2 tolak 2x per 3. Jadi jawapan dia A. Okey, nombor 22. Dia kata Adam jual 2 types of cake. Dia jual 2 jenis kek. Dia kata chocolate cake. Dia kata okey, chocolate cake jual RM3. Jadi ada chocolate cake. Cheesecake pula twice this chocolate cake price. Okey, dia kata okey, chocolate sama dengan RM3. Lepas tu cheese kita bagi Z lah. Sama dengan 2 kali ganda chocolate cake. 2 kali ganda 2 darab 3 sama dengan RM6. Okey, dia kata in conjunction with the opening of new branch. Dia kata bila buka new branch, tempat baru, dia kata dia bagi 50% diskaun dekat semua type cake price. Okey. Derive the formula. Okey, dia kata jadi buat formula harga jualan Z. Alah, dia dah Z kat sini. Kita bagi dia D lah kat sini. Z, dia kata untuk n slice chocolate cake dengan n slice cheesecake. Jadi kita tahu chocolate cake ni RM3. Cheesecake ni RM6. Bila dia buka branch baru, dia buat 50%. Jadi dia kata buat formula untuk selling price. Dia kata bila yang ni orang beli M, yang ni orang beli N. Jadi kita tahu 50%. Jadi harga jualan Z sama dengan daripada RM3, 50% dia akan darab dengan 50%. Kan? Okey, sale 50%. Harga 100% tolak dengan 50%. Dapat 50%. Jadi harga jualan yang dia dapat ialah 50%. Harga RM3 darab dengan M tambah 50% harga RM6 darab dengan N. Jadi yang ni dapat 1/2. 1/2 darab 3. Alamak, kenapa hari ni tak betul benda ni. Tambah 50%, 1/2 darab 6 darab N. Jadi kita dapat 1.5 M tambah 3 N. Jadi 1.5 M tambah 3 N. Jawapan kita C. Okey, 23. Permudahkan 49 A kuasa 2 per B kuasa 8 1/2 bahagi A kuasa 3 B. Okey, jadi bila macam ni, bila ada kuasa 2 dekat depan ni, kita boleh buat 1/1. Kita buat nombor dulu. Jadi 49 kuasa 1/2. Lepas tu A kuasa 2 kita kuasakan lagi. Bila kita kuasakan A, M kita kuasakan sama dengan AM darab N. Jadi A kuasa 2 darab 1/2. Lepas tu per B kuasa 8 kuasa 1/2 sama juga kita akan darab dia punya kuasa. Okey, bahagi A kuasa 3B. Bahagi A kuasa 3B. 49 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2. 49 sama dengan 7. Jadi sini ialah 7. Dan ni kita potong-potong dapat A.
B ni ialah B dekat bawah, jadi B kuasa berapa ni? 8 darab 1/2, 4. Jadi bahagi A kuasa 3B. Kita tahu bila bahagi maksudnya kita akan tolak kuasa. Jadi sekarang 7 ni nombor-nombor je. Lepas tu kita buat A dengan A. Sekarang kita ada A dekat sini. A sama dengan A kuasa 1. Bila A kuasa 1 bagi A kuasa 3, bila bahagi kita akan tolak kuasa 1 tolak 3. Okay. B ni dekat bawah. Bila dekat bawah maksudnya bila kita nak naikkan dia atas dia akan jadi negatif. Kan? 1/B kuasa 4 sama dengan B negatif. Alamak, pen ni. B negatif 4. Dia macam tu. Jadi sini akan jadi B negatif 4. Bila bahagi dengan B maksudnya bahagi akan tolak. Jadi kita dapat 7 A negatif 2. 1 tolak 3 negatif 2. B negatif 1 tolak 4 dapat B negatif 5. Okay, nampak tak? Bila negatif, kita nak turunkan dia, kita nak positifkan dia, kita kena perkan dia. Jadi ni akan jadi 7/A kuasa 2, B kuasa 5. Jadi 7/A kuasa 2, B kuasa 5, jawapan dia A. Okay, cari nilai bagi ni 5 3/2 darab 3 negatif 1 per 3 kuasa 2 darab 5 1/2. Bila soalan macam ni kita akan buat ikut dia punya asas. 5 dengan asas 5, 3 dengan asas 3. Jadi sekarang 5 ni, nampak 5 kuasa 3/2 bahagi 5 kuasa 1/2. Bila kita bahagi asas yang sama, kita akan tolak dia punya kuasa. Jadi 3/2 tolak 1/2. Okay, dah settle 5. 3 pula. Jadi 3 ni 3 negatif 1. Bila bahagi kita akan tolak kuasa. Tolak kuasa 3 ni ialah 2. Jadi 3/2 tolak 1/2 kita dapat 5 2/2 ataupun 5 kuasa 1 ataupun 5. 3, nampak 3 negatif 1 tolak 2 kita dapat negatif 3. Dan kita tahu kalau negatif kita nak positifkan dia, kita kena perkan dia. Jadi dia akan turun bawah 5 3 kuasa 3. Sama dengan 5/3 kuasa 3 sama dengan 27. Jadi jawapan dia B. Okay, which of the following number line solution for the inequalities? Okay, dia nak tanya. Okay, sekarang kita tengok mana tempat tulis ni. Negatif 3x tambah 5 lagi besar daripada negatif 1. Jadi kita kena cari x. Okay, jadi sekarang ni kita pindahkan 5 dulu. Negatif 3x lagi besar daripada negatif 1 tolak 5. Negatif 6. Jadi kita tahu dalam inequalities ni, ketaksamaan linear ni, bila kita nak bahagi negatif, dia akan tukar simbol. Jadi bila nak tukar negatif, apa maksud tukar negatif? Kita nak bahagi dengan negatif 3, betul? Jadi x akan terbalik. Negatif 6 per negatif 3, kita lagi kecil daripada 2. Jadi x kena lagi kecil dari 2. Jadi ni salah. Ni salah. Jadi jawapan dia ialah C. Okay. Kenapa dia terbalik? Okay, contoh kalau kita ada 3 dengan 2. Jadi 3 akan lagi besar dari 2, betul? Okay, contoh kalau kita tambah negatif. Negatif 3 dengan negatif 2. Adakah negatif 3 akan lagi besar daripada 2? Takkan, dia akan lagi kecil. Jadi dalam ketaksamaan linear ni, bila kita tukar negatif, kita bahagi negatif, simbol pun kena tukar. Macam inilah, nampak? Kita nak hilangkan negatif ni kan, kita akan bahagi negatif, jadi kita terbalikkan dia punya simbol. Okay, 26 dia kata, okay, P ni antara 3 dengan 12. Lepas tu dia kata 3 tolak Q lagi besar daripada 7. Dia kata P dengan Q ni integers. Okay, integers ni maksudnya bukan perpuluhan, bukan pecahan lah. Cari nilai minimum P tolak Q. Jadi dia kata P tolak Q minimum. Okay, jadi kita tahu P ni 3 sampai 12. Tapi nampak ni bila simbol macam ni tak ada sama dengan, maksudnya P ni nilai dia 4 sampai 12 je. P sama dengan 4 sampai 12 je. Okey, lepas tu Q ni pula
Dia bagi persamaan. Jadi kena cari Q ni apa. Jadi 3 tolak Q lagi besar dari 7. Okey, kita pindahkan 3 dulu. Negatif Q lagi besar dari 7. Tolak 3 lagi besar dari 4. Bila nak bahagi negatif, tukar simbol. Nampak tak? Jadi nak tukar simbol maksudnya kita kena bahagi dengan negatif. 4 pun bahagi dengan negatif. Jadi Q lagi kecil dari negatif 4. Okey, jadi P tolak Q. Jadi kita tahu P ni nombor positif. Dan Q ni mestilah, kalau kita bagi Q ni mestilah nombor negatif. Jadi kita nampak lagi besar Q, lagi besar nombor Q ni ataupun lagi negatif Q, lagi negatif Q dan lagi negatif Q, lagi besar hasil. Sebab negatif dengan tolak dengan negatif akan jadi positif. Jadi kita nak tahu apa Q yang paling, nombor Q yang paling besar. Nampak ni negatif, jadi Q yang paling besar. Ataupun negatif yang paling sikit. Faham tak? Macam pening kan ayat dia kan. Tapi kiranya, ataupun kalau keseluruhan ni nampak, sebab kita tolak, Q ni akan sentiasa negatif. Jadi, lagi besar negatif, lagi kecil nombor Q ni, lagi besar nombor. Sebab negatif tolak negatif akan jadi positif. Jadi, kita nak Q yang, apa nilai Q? Apa nilai negatif Q yang paling sikit? Jadi, Q lagi kecil dari negatif 4. Jadi, Q lagi, so Q nombor paling kecil, dia nak nombor paling kecil dia boleh pergi ialah Q sama dengan negatif 5. Sebab negatif 4 tak termasuk. Q sama dengan negatif 5. Jadi P ni nilai dia 4 sampai 12. Kita nak paling kecil, jadi nombor paling kecil 4. Jadi 4 tolak negatif 5 dapat 9. Jadi jawapan dia D. Okey, dia kata 27. Dia kata diagram 13 ni pie chart showing the donation of 4 club. Okey, donation, total donation 18,000. Dia kata pie chart ni tunjuk hak derma lah. Dia kata derma kepada 4 buah kelab. Jadi mana semua ni 18,000. Kita ada pie chart. Bila pie chart ni kita tahu dia 360 darjah. Kan? Satu pusingan ni 360 darjah. Dia kata donation QRS. QRS ialah 235. Cari donation received by S. Jadi sekarang kita tahu satu bulatan 360 darjah. Bila sini dah 40 darjah, yang lebih ni ialah 360 tolak 40 sama dengan 320 darjah. Jadi dia kata ratio dia 2:3:5. Di mana 2:3:5 ni jumlah dia ialah 2 tambah 5, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. Di mana 10 nisbah mewakili 320 sudut. Nampak? Okey, dia nak S. Jadi kita tahu bila nombor nisbah ni dia akan darab sama. Kalau 10 pergi 320 ni kita darab 32. Jadi semua pergi bawah akan darab 32. Jadi sekarang ni yang ni QRS. Jadi sini pun akan darab 32. Jadi 5 darab 32 kita dapat 160 darjah. 3 darab 32 kita dapat 96 darjah. 2 darab 32 kita dapat 64. Macam itulah di mana kita nampak hasil tambah semua ni dapat 320 darjah. Tapi dia nak S. Kita tahu S ni ialah 160 darjah. Jadi kita tahu jumlah ialah 18,000. 18,000 ni 360 darjah. Jadi kita tahu X dapat X per 160 darjah sama dengan, di mana X ni ialah bilangan ialah 18,000 untuk 360 darjah. Jadi X sama dengan 18,000 bahagi 360 darab 160. Jadi kita dapat 8,000. Jadi S dapat 8,000. Okey, jadi jawapan dia C.
Okay, dia kata 28. Dia kata ages of 36 worker. Jadi umur 36 pekerja. Dia kata estimated mean of a worker. Jadi mean ni apa? Mean ni sama jugalah macam average lah. Macam dia punya average. Average bahasa Melayu apa? Okay, 28. Dia kata frekuensi tunjuk age 36 worker. Dia kata cari estimated mean age of a worker. Jadi sekarang bila cakap pasal mean ni average lah. Jadi macam mana nak kira average? Jadi average kita akan darab. Lepas tu kita akan bahagi kan. Average. Jadi sekarang 25 sampai 29, tengah-tengah dia ialah 25 tambah 29 bahagi 2, kita dapat 27. Jadi kita tahu titik tengah dia ialah 27. Ni 27, 32, nampak tambah 2 kan? Ni pun tambah 2. Yang ni ialah 42. Yang ni ialah 47. Yang ni ialah 52. Jadi titik tengah darab dengan berapa orang bahagi dengan berapa orang. Jadi kita akan dapat ni ialah jadi kita akan dapat berapa dia punya average lah. Jadi sekarang 27 nampak ni. Jadi 27 darab 7 tambah 32 darab 10 tambah 37 darab 9 tambah 42 darab 7 kan ni, tambah 47 darab 2 tambah 52 darab 1 bahagi dengan keseluruhan ialah 36 orang, kita dapat 35.611. Jadi jawapan dia 35.611 C. Okey, 29. Okey, bawah ni tunjuk kekerapan longgokan kumulatif frekuensi yang diperoleh 40 orang. Okey, kita nampak akhir dia 40 orang. Dia kata ada skor baru participant added to the data. The new mode is 3. Bila cakap pasal mode ni maksudnya yang paling tinggi kekerapan. Dia kata paling tinggi 3 markah. Determine the minimum number of new participant. Jadi kena tahu apa kekerapan. Jadi sekarang kita kena tolak nombor ni dengan nombor sebelum 5. 16 tolak 5, 11. 25 tolak 6, 9. 33 tolak 25, 8. Dan 40 tolak 3, 7. Jadi kita tengok mode sekarang ialah 2. Di mana 2 ni ialah 11. 3 ni ialah 9. Jadi kalau mode baru nak jadi 3, dia mesti lebih dari 11. Dia ada 9. Jadi lebih dari 11 dia mesti at least 12. Jadi untuk 12 tolak 9 mesti 3. Kena 3 orang dan ke atas, baru 3 ni boleh jadi mod. Sebab bila lebih dari 11, baru dia boleh jadi mod. Jadi jawapan dia B. Okay, nombor 30. Dia kata OGIF score obtained by a group of Form 5 student. Kita tahu bila OGIF ni dia buat berdasarkan kekerapan longgokan. Right. Lepas tu dia kata, okay. Ni, okay, apa soalan dia? Yang mana tak betul? Okay, dia tengah cakap pasal interval dengan kekerapan. Jadi nak tahu apa kekerapan dia, kita kena tolak lah dengan yang kita kena tolak daripada nombor yang seterusnya dengan nombor sebelum. Jadi nampak ni 9 sampai 19.5 kita tahu. Kita juga buat OGIF ni daripada lower boundary dengan upper boundary. Jadi lower boundary sama dengan 9.5. Jadi nombor dia ialah 10/19. Jadi 10/19 nombor dia ialah 3. Okay, yang ni pula
Nampak? Ni tambah 9 kan. Nombor ni pun 20 sampai 29. 8 tolak 3, 5. Yang ni pula 29 sampai 30 sampai 39. 16 tolak 8, kita dapat 8. Ni pula 21. Yang atas ni. Okey, lepas tu yang ni 40 sampai 49. 21 tolak 6, 5. Dan 50 sampai 59, 25 tolak 21, 4. Okay. Jadi dia kata, yang mana tak betul? 10 sampai 19, 3. Betul. 20 sampai 29, salah, 5. 30 sampai 39, 8. 40 sampai 49, 5. Jadi yang salah B.